Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Cikgu ucapkan kepada semua pelajar. Saya ialah Puan Zainun binti Muhammad Darus selaku Setiausaha PBD SMK Senawang. Dan saya ingin mengucapkan selamat datang ke alam sekolah menengah kepada semua pelajar dan selamat datang ke SMK Senawang. Saya akan memberi taklimat kepada para pelajar berkaitan dengan pentaksiran berasaskan sekolah. Jadi untuk itu saya akan sharekan dulu PowerPoint sebentar. Okey, cikgu harap kamu dapat melihat slide yang pertama ya. Jadi taklimat ini adalah berkaitan dengan pentaksiran berasaskan sekolah ya. Jadi singkatan dia ialah PBS ya. Jadi apa sebenarnya PBS ini? Okey, jadi cikgu beri dulu pengenalan tentang PBS ya. Jadi kamu sekarang semuanya berada di abad ke-21. Jadi pembelajaran kita ya, pembelajaran kamu di sekolah adalah berasaskan kepada pembelajaran abad ke-21. Di mana ianya melibatkan proses pembelajaran yang berpusatkan murid berteraskan elemen komunikasi, kolaboratif, pemikiran kritis dan kreativiti serta aplikasi nilai-nilai murni dan juga etika. Jom kita lihat satu persatu. Okey, jadi dalam pembelajaran abad ke-21 ini, ianya berpusatkan murid. Jadi semua aktiviti semasa di sekolah sewaktu pembelajaran adalah berpusatkan murid kepada pelajar. Jadi bagaimana cara ini dapat dijalankan? Ianya melibatkan komunikasi di mana pelajar itu akan dilatih ataupun diberi pendedahan cara berkomunikasi yang betul. Kemudian tu ada kerjasama, gerak kerja kumpulan yang ini kita panggil kolaboratif. Kemudian pelajar juga akan dirangsang untuk mempunyai pemikiran kritis. Pemikiran kritis dan juga kreatif. Ini berkait dengan KBAT dan tidak ketinggalan juga pelajar atau murid ini perlu mempunyai nilai murni dan juga etika yang baik. Okey, seterusnya. Okey, PBS ini tadi sebenarnya tujuannya adalah untuk membangun potensi murid. Jadi apa yang hendak kita hasilkan daripada seorang pelajar semasa ia berada di sekolah. Jadi kita hendak pelajar yang berkemahiran berfikir pada aras tinggi, inovatif, kreatif dan kritis. Dan kita juga hendak menghasilkan pelajar yang berkemahiran memimpin. Pelajar yang boleh berkomunikasi dengan baik. Pelajar yang mempunyai pengetahuan yang luas dan mempunyai identiti nasional ataupun bersifat patriotik atau dalam bahasa yang mudahnya mempunyai kecintaan terhadap bangsa dan juga negara. Dan kita juga hendak pelajar kita mempunyai perkembangan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan juga intelektual. Dan tidak ketinggalan juga yang pentingnya ialah pelajar yang hendak kita hasilkan tu iaitu kamu semua mempunyai adab, beretika mulia, mempunyai nilai-nilai yang murni. Okey, seterusnya PBS ini tadi iaitu pentaksiran berasaskan sekolah ni yang kita jalankan di sekolah ni sebenarnya mempunyai 4 komponen.
Ini cikgu jelaskan satu persatu. Okey, dalam 4 komponen ini kita boleh bahagikan secara amnya kepada 2 kumpulan, iaitu yang bersifat akademik dan juga yang bersifat bukan akademik. Okey, jom kita lihat satu persatu. Okey, yang bersifat akademik ni kita menggunakan kurikulum standard sekolah menengah, ya, yang singkatan dia ialah KSSM. Semasa kamu di sekolah rendah dulu, kamu telah menggunakan kurikulum standard sekolah rendah, KSSR. Jadi bila kamu di sekolah menengah, kurikulum yang digunakan ialah KSSM. Okey, pada bahagian komponen yang bersifat akademik ini, ya, ada 2 komponen utama di bawahnya. Okey, yang pertama ialah pentaksiran bilik darjah atau singkatan dia ialah PBD. Jadi jangan keliru bila cikgu sebut PBD dengan PBS, ya. PBS ialah dia punya induknya. Dia punya kepala je di sini. Dan komponennya ialah PBD. Jadi apa sebenarnya PBD ni? Secara amnya PBD ni ialah segala aktiviti yang dijalankan oleh guru bersama pelajar, ya, yang berpusatkan pelajar semasa proses PDPC berlaku di dalam kelas, dan ia berlaku sepanjang tahun. Contohnya daripada Januari kepada November. Ini merujuk kepada jika sesi persekolahan bermula dari Januari sehingga ke akhir tahun. Kalau dalam kes kamu, sesi akademik bagi tahun ini bermula pada bulan April, sehinggalah ke hujung tahun. Okey, PBD ini dilaksanakan oleh guru terhadap pelajar di mana-mana di sekolah. Boleh di dalam kelas, di dalam makmal, di bengkel-bengkel, bahkan juga di padang sekolah juga. Jadi pentaksiran ini berlaku di sekolah. Kalau kamu tidak hadir ke sekolah, maka pentaksiran bilik darjah ini tidak dapat dilaksanakan oleh guru. Jadi kamu akan ketinggalan. Komponen yang berikutnya di bawah akademik ialah pentaksiran pusat. Jadi pentaksiran pusat ni merujuk kepada pentaksiran tingkatan 3 atau singkatan dia PT3 dan juga bila di tingkatan 5, pelajar akan menduduki SPM. Jadi oleh kerana kamu masih baru hendak memulakan menengah rendah, jadi cikgu memfokuskan kepada penerangan tentang PT3. Jadi PT3 ni ataupun pentaksiran tingkatan 3 ini diuruskan oleh pihak sekolah, namun begitu soalannya adalah daripada lembaga peperiksaan dan ia merangkumi semua yang kamu pelajari di tingkatan 1, tingkatan 2 sehingga ke tingkatan 3. Ini adalah khusus untuk pelajar di tahap menengah rendah lah. Dan bila kamu naik ke tingkatan 4 dan 5, kamu akan mengambil SPM. Okey, seterusnya komponen yang bersifat bukan akademik. Juga ada 2. Yang pertama ialah pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan co-curriculum. Singkatan dia ialah PAJSK. Okey, apa sebenarnya yang terdapat dalam PAJSK? Ini sebenarnya adalah aktiviti pelajar di sekolah dan luar sekolah yang melibatkan penglibatan kamu dalam badan beruniform. Dalam persatuan dan juga kelab, dalam sukan dan juga permainan. Contoh badan beruniform ini, contoh dia ialah seperti Cadet Bomber, kelab remaja, KRS. Contoh persatuan ataupun kelab ni ialah seperti Persatuan Sains dan Matematik. Kemudian contoh bagi sukan dan permainan ni, contoh dia ialah seperti bola sepak,
catur dan sebagainya. Juga di bawah PAJSK ni ada satu subkomponen yang kita panggil penilaian kecergasan pelajar yang kita panggil SEGAK. Apakah dia SEGAK nanti? Akan cikgu jelaskan sebentar lagi. Okey, komponen yang juga bersifat bukan akademik iaitu pentaksiran psikometrik, PPSI. Kita panggil pentaksiran psikometrik ataupun pentaksiran psikometrik. Ini adalah untuk mentaksir pelajar dari segi kebolehan semula jadinya. Dan yang kebolehan yang diperolehi, dan ini melibatkan ujian aptitude dan personality, ujian minat kerjaya. Okey. Seterusnya, okey, kita lihat tadi apakah dia PAJSK. Jadi PAJSK ni ialah pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan co-curriculum. Singkatan dia PAJSK. Dan PAJSK ini dilaksanakan dari tingkatan 1 sehinggalah ke tingkatan 5. Okey, apakah yang ada dalam PAJSK ni? Jadi PAJSK ini tadi sebagaimana yang cikgu sebut tadi, dia ada dua perkara. Yang pertama ni ialah pentaksiran co-curriculum. Yang kita panggil COCU. Dan ini sebenarnya adalah pentaksiran yang melibatkan penglibatan kamu dalam unit beruniform, dalam kelab dan juga persatuan, juga dalam sukan dan permainan bagi setiap tahun. Contohnya tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 4 sehinggalah ke tingkatan 5. Jadi penglibatan kamu dalam 5 tahun ini nanti akan dirumuskan pada hujung tahun semasa kamu tingkatan 5 untuk mendapat sijil co-curriculum. Dan ini sangat penting sebab markah daripada PAJSK ini, markahnya digunakan sebagai sokongan untuk permohonan ke universiti, ke sekolah SBP ataupun ke sekolah-sekolah khas. Okey, selain daripada pentaksiran co-curriculum ni tadi, ada juga ujian SEGAK. Apakah dia ujian SEGAK ni? Ujian Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan. Jadi singkatan dia SEGAK. Jadi ujian SEGAK ini juga dilaksanakan pada setiap tahun dari tingkatan 1 sehinggalah kamu ke tingkatan 5. Dan SEGAK ini nanti akan datanya akan dimasukkan ke dalam data pentaksiran co-curriculum ini. Okey, seterusnya pentaksiran psikometrik, PPSI. Okey, ini adalah salah satu komponen dan pentaksiran psikometrik ini dilaksanakan pada semasa kamu di tingkatan 1. Okey. Ini ada pentaksiran berkaitan dengan personality kamu yang kita panggil inventory trait personality. Semasa kamu di tingkatan 1 dan juga semasa kamu di tingkatan 4. Okey, sebelum itu bila kamu di tingkatan 3, kamu ada satu lagi ujian berkaitan dengan pentaksiran psikometrik ini iaitu ujian aptitude. Okey, seterusnya pentaksiran psikometrik ini juga kamu akan jalankan di pentaksiran dari segi kerjaya. Kita sebut inventory minat kerjaya. Di tingkatan 1 dan tingkatan 3 dan inventory kematangan kerjaya. Ini di tingkatan 5. Okey, pentaksiran psikometrik ini sangat penting untuk kamu mengenali personality diri, untuk guru mengenal pasti personality diri kamu, di mana ini boleh digunakan untuk memastikan kamu membuat pemilihan kerjaya yang tepat. Pemilihan kerjaya yang bersesuaian dengan personality diri kamu. Okey, seterusnya ialah pentaksiran pusat.
PT3 ni pentaksiran tingkatan 3 ini adalah semasa di tingkatan 3 dan SPM adalah semasa di tingkatan 5. Jadi cikgu nak fokuskan kepada pentaksiran tingkatan 3 PT3 sebab ini yang akan kamu lalui dahulu di peringkat menengah rendah. Jadi apa dia PT3 ni? PT3 ni suatu pentaksiran yang ditadbir, diperiksa, direkod pada peringkat sekolah oleh guru. Dan ia mencakupi sukatan pelajaran dari tingkatan 1 sehingga tingkatan 3. Dan pelajar perlu melepasi tahap minimum. Okey, lihat kepada grade ini. Okey, setiap mata pelajaran tu nanti akan diberi pencapaian kamu akan diberi grade dari A sehingga F. Kalau kamu mendapat F, ini belum melepasi tahap minimum. Okey, A, B, C, D, E melepasi tahap minimum dan sudah pastinya A itu adalah yang terbaik. Dan data daripada PT3 kamu ini juga akan digunakan untuk menentukan apakah aliran yang kamu boleh ikuti semasa kamu di tingkatan 4. Okey, seterusnya cikgu nak fokuskan kepada PT3 juga. Ini adalah cara bagaimana pentaksiran PT3 tu dijalankan bagi subjek-subjek yang tertentu. Contohnya bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Ada ujian bertulis, ada ujian lisan, mendengar dan bertutur. Okey, bagi mata pelajaran sains, matematik, pendidikan Islam, RBT, ASK, ada ujian bertulis. Untuk mata pelajaran sejarah dan geografi, instrumen pelbagai ni maksud dia ada ujian bertulis dan juga ada kerja projek. Kemudian kalau bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Tamil ada ujian bertulis. Dan inilah nanti daripada keputusan ni lah yang pelajar mungkin akan dapat 11A, ada yang dapat 10A dan juga 9A. Ini adalah keputusan yang terbaik lah bagi kategori berkenaan. Okey, seterusnya cikgu dah jelaskan tadi tentang PT3, PAJSK dan juga pentaksiran psikometrik. Tiga komponen ni cikgu dah jelaskan. Okey, sekarang cikgu nak jelaskan lebih lanjut tentang PBD. Iaitu pentaksiran bilik darjah, singkatan dia PBD. Okey, PBD ini dilaksanakan oleh guru terhadap pelajar dari tingkatan 1 sehinggalah ke tingkatan 5. Jadi apakah dia sebenarnya ciri-ciri bagi PBD ini? Jadi PBD ini, pentaksiran bilik darjah ini adalah berpandukan kepada dokumen standard kurikulum dan pentaksiran di SKP yang disebut di dalam KSSM. Jadi ini yang cikgu sebutkan tadi, di sekolah rendah kamu mengikuti KSSR. Jadi di sekolah menengah guru-guru menggunakan KSSM kurikulum standard sekolah menengah. Okey, dalam PBD ni ianya melibatkan kemahiran abad ke-21 yang melibatkan ICT penggunaan ICT, kemudian tu 4K1N. Okey, apa dia 4K ni? 4K ni tadi ialah ciri-ciri pembelajaran abad ke-21 tadi, iaitu komunikasi, kolaboratif, pemikiran kritis dan juga kreatif, iaitu 4K. 1N ni tadi ialah nilai-nilai murni dan juga etika yang baik. Okey, pentaksiran bilik darjah juga melibatkan kepada proses penghasilan pelajar yang mempunyai kemahiran berfikir aras tinggi. Ini yang kita sebut sebagai KBAT. Okey, serta melibatkan pembelajaran dan pemudahcaraan. Jadi PBD ni adalah berpusatkan pelajar
Jadi pelajar yang perlu aktif dalam kelas dan guru hanya sebagai pemudah cara sahaja. Jadi pelajar tu yang perlu aktif di mana PBD ni berpusatkan murid. Okey, dan guru boleh menggunakan pelbagai instrumen untuk mentaksirkan pelajar. Dan juga adanya pentaksiran formatif dan juga pentaksiran sumatif. Jadi pentaksiran formatif ini adalah seperti ujian bulanan dan pentaksiran sumatif ni adalah pentaksiran peperiksaan pertengahan tahun dan juga peperiksaan akhir tahun. Okey, jadi mata pelajaran dalam PBD di peringkat menengah rendah, ini adalah mata pelajaran yang kamu akan belajar. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, ada bahasa Arab, bahasa Tamil, sains, matematik, sejarah, geografi, ada pendidikan Islam, ada pendidikan moral untuk pelajar bukan Islam, RBT, Asas Sains Komputer, ASK, ada PSV, Pendidikan Muzik dan juga ada PJPK. Okey, seterusnya dalam PBD itu tadi bagaimana guru itu memberikan uh, taksirannya. Jadi guru akan mentaksir kamu dan memberikan kamu tahap penguasaan. Jadi tahap penguasaan ni singkatan dia ialah TP. Jadi ada TP1, TP2, TP3, TP4, TP5 dan TP6. TP3 ni adalah tahap penguasaan minimum yang mesti dicapai oleh semua pelajar. Maksud dia pelajar paling rendah sekali patut dapat TP3 dan semakin bagus ke atas ni TP6 adalah paling bagus. Okey, TP1 dan TP2 hanyalah untuk pelajar yang ada kes-kes khas saja. Contoh pelajar yang sakit berpanjangan, pelajar yang mewakili sekolah pergi ke luar negara ke contoh pertukaran pelajar dan sebagainya. Jadi ini hanya kes-kes khas saja. Dan setiap tahap penguasaan itu ada dia punya keterangannya. Ini adalah mengikut mata pelajaran itu sendiri. Okey, contohnya, cikgu beri contoh bagi mata pelajaran sains sebab cikgu ajar sains. Contoh dia bagi TP1 mengingat kembali, hanya mengingat sahaja. TP2 memahami dan menjelaskan. TP3, TP3 ni ialah yang minimum kamu patut capai. Dia mengaplikasikan pengetahuan. Seterusnya TP4, TP5 dan juga TP6. Jadi yang paling bagus adalah TP6. Paling minimum kamu mesti dapat TP3. Tahap penguasaan 3. Okey, itu contoh bagi subjek sains. Okey, seterusnya bagaimana pelajar dinilai dalam PBD ni? Bagaimana guru mentaksirkan pelajar? Jadi ada banyak cara. Okey, yang pertama kita lihat satu persatu. Contoh yang pertama berdasarkan latihan dalam kelas, kuis, kemudian ujian bertulis, ujian ringkas, kemudian adanya lisan. Lisan ni adalah perbualan antara guru dengan pelajar, antara pelajar dengan pelajar dalam kumpulan. Kemudian tu ada forum, ada debat, kemudian ada persembahan PowerPoint. Ini ialah ICT, melibatkan ICT. Dan juga boleh juga pelajar itu dinilai dari segi pemerhatian oleh guru dan juga rakan. Rakan dalam kumpulan, rakan dalam kelas dan sebagainya. Juga guru boleh mentaksir pelajar dari berdasarkan aktiviti demonstrasi di makmal, simulasi, lakonan,
Kemudian tu kerja projek pelajar ya. Contoh je PBL, model yang pelajar hasilkan, kerja khusus, buku scrap, folio, tilawah, ni dalam bagi subjek pendidikan Islam ya. Tilawah juga pelajar boleh dinilai, ditaksir dari sini. Amali sains, amali solat, pelbagai jenis amali. Lepas tu pertandingan sukan dan sebagainya. Jadi ini adalah pelbagai cara bagaimana guru boleh mentaksir pelajar ya dalam PBD. Jadi pastikan kamu hadir ke sekolah sebab PBD ni dilaksanakan oleh guru semasa pelajar hadir ke sekolah. Jadi kalau kamu tidak hadir, maka pentaksiran ini tidak dapat dijalankan. Dan hasilnya ialah daripada TP1 sehingga ke TP6. Tapi kamu perlu ingat bahawa setiap pelajar perlu mencapai minimum TP3. TP1, TP2 hanya untuk kes-kes khas sahaja. Okey, seterusnya ini ialah kesimpulannya. Kesimpulan bagi pentaksiran berasaskan sekolah PBS ini. Okey, di tingkatan 1 kamu akan menjalankan PBD. Di tingkatan 2 juga ada PBD. Di tingkatan 3 juga ada PBD. Sebab PBD ni tadi dari tingkatan 1 sehinggalah ke tingkatan 5. Semasa di tingkatan 1, kamu juga ada pentaksiran psikometrik. Di tingkatan 2 tiada. Di tingkatan 3 ada lagi pentaksiran psikometrik. PAJSK tadi iaitu badan beruniform, kelab persatuan dan juga sukan permainan dan ujian segak itu. Pelibatan kamu dalam KOKO tu itu dinilai, ditaksirkan setiap tahun dari tingkatan 1 sehingga tingkatan 2, tingkatan 3 dan juga bila naik ke tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey, bila di tingkatan 3 bagi pelajar menengah rendah, ini ada tadi satu komponen PBS iaitu PT3 pentaksiran tingkatan 3 Okey, seterusnya kesimpulan bila kamu sudah naik ke menengah atas iaitu tingkatan 4 dan tingkatan 5, PBD masih ada sepanjang tahun sehingga ke tingkatan 5. Tingkatan 4 sekali lagi ada pentaksiran psikometrik, PAJSK sepanjang tahun dari tingkatan 1 sehingga tingkatan 5 dan akhir sekali kamu akan menduduki SPM. Itu dia punya kesimpulannya. Okey, akhir sekali daripada peperiksaan pentaksiran tingkatan 3 dan juga SPM. Kamu akan insya-Allah mencapai kejayaan. Jadi cikgu ucapkan selamat berjaya, selamat menjalankan, mengalami segala proses PBS, pentaksiran berasaskan sekolah di sekolah. Okey, sekian. Terima kasih.